Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan semesta alam yang menguasai hari pembalasan. So seperti yang saya janjikan ya, untuk student-student saya yang dah share lebih daripada 20 grup di Facebook live saya. So saya janji akan buat analisa untuk tarikh lahir mereka. So ini adalah student saya yang terpilih untuk saya buat analisa dan saya abadikan dalam YouTube channel saya, Syed Zam. So tanya so siapa yang kebetulan sama tarikh lahir 24 bulan 5 1995, boleh tolong share video ni share laju-laju dekat Facebook you all ke dekat grup WhatsApp So sama-sama kita boleh belajar. So macam biasa mula-mula sekali untuk buat pengiraan kena buat rumah dia lah. Okay. So 2 campur 4 6, 0 campur 5 5, 1 campur 9 10, 1 campur 0 1, 9 campur 5 14, 1 campur 4 5, 5 campur 1 6, 6 campur 5 11, 1 campur 1 2, 1 campur 5 6, 2 campur 6 8, 1 campur 6 7, 6 campur 5 11 2, 7 campur 2 9, 5 campur 2 7, 6 campur 2 8, 7 campur 8 15, 1 campur 5 6, 6 campur 8 14 5, 8 campur 2 10 1, 5 campur 1 6. So kita dah dapat ini adalah nombor rohani, menerangkan sifat dalaman seseorang tu. Yang ini adalah nombor fizikal ataupun metafizik. Kalau belajar yang lama punya version adalah nombor asas root number ke nombor akar, samalah fizikal Ini sifat luaran kita, ini sifat dalaman. So sifat dalaman dan luaran tak boleh terpisah seperti irama dan lagu, seperti siang dan malam, seperti zahir dan batin tak boleh terpisah. So nombor 6 ni seorang yang nombor rohani, sifat dalaman dia nombor 6 ni orang yang suka fikir pasal duit. Kepala otak dia asyik fikir pasal duit, macam mana nak buat bisnes, macam mana nak kaya cepat, macam mana nak jadi jutawan, macam mana nak bisnes pulangan cepat. Tu nombor 6. Nombor 6 ni dia asyik fikir duit je. So kalau kita jumpa orang nombor 6 ni jangan sembang benda lain sembang cerita pasal bisnes ataupun buat duit je, dia lebih bersemangat nak dengar. Okey, nombor 6 ni adalah nombor 6 nombor besi So besi ni orang ni agak degil sikit lah. Dia degil dengan pendirian Kalau dia nak kaya tu nak kaya juga, nak jutawan tu jutawan juga So nombor 6 ni nombor duit. So nombor 6 juga lah orang yang high taste tapi dia pandai kawal duit. So nombor fizikal dia 8. Orang 8 ni adalah orang yang seorang yang bertanggungjawab tapi hidup dia penuh tekanan. Tekanan dia bukan biasa-biasa macam kita Tekanan dia memang maha dahsyat lah. Bila kecil lagi mak ayah dia tak faham dia kawan-kawan tak faham dia je sendiri mengalami dia je faham tekanan yang dia alami tu. So kalau tengok YouTube Syed Zam ada bahagian solution macam mana nak kurangkan tekanan tu. So kalau kita belajar rahsia tarikh lahir kita akan nampak kelemahan kita, kekurangan kita So boleh improve. Kekuatan kita upgrade jadi lebih kuat Sebab tu penting ni belajar rahsia tarikh lahir, mengenal karakter diri anda. Ada rahsia di sebalik tarikh lahir bukan Allah saja So hari lahir ada, waktu you lahir pun ada makna, aura warna pun ada makna Cuma setiap master dia lain-lain dia lebih spesifik lah. So saya dalam bahagian rahsia tarikh lahir mengenal karakter orang melalui tarikh lahir. Warna-warna tu saya tak pandai sangat So nombor 8 ni adalah nombor sifat luaran dia, seorang yang bertanggungjawab tapi hidup dia penuh tekanan So dia ni seorang yang dah biasa dengan tekanan So memang dia seorang yang bertanggungjawab dan orang suka bagi tanggungjawab. Seorang yang kawan yang baik juga sebab dia protect kawan. Nombor 8 ni, tengok nota saya Syed Zam. Tengok nota saya Syed Zam 43 boleh tengok semua tu. So 6 ni adalah nombor akhir hayat. Akhir hayat. Nombor akhir hayat ni dia sama ada nombor 3, 6 atau 9. Dia tak boleh lain selain 3 dan 9 Kalau you kira selain 3 dan 9 that means you salah kira lah. Kat bawah ni mesti sama ada 3 atau 6 atau 9 So 6 ni maksudnya di akhir-akhir usia orang ni dia banyak meninggalkan cash lah untuk waris dia. Dia penggemar cash. Dia suka simpan cash So nampak saya dah buat analisa untuk tarikh 24. Ini bukan meramal, bukan menilik Ini adalah karakter berdasarkan orang bijak pandai dahulu zaman dahulu dia buatkan kiraan dia buat survey lah and then dikirakan dia zahirkan dalam bentuk nombor. Senang orang nak tengok karakter orang tu. So kita kira air, unsur air dia ada berapa? 2 dengan 7. 2 dengan 7 ada berapa? 1 2 3 4. 2 dengan 7 saya nampak 4 tulis 4. Besi 1 dengan 6. 1 2 3 4 5 6 7. Besi ada 7
7 elemen. Kayu 4 dengan 9. 4 dengan 9 satu je ada ya. Nombor 4 tak ada kan. So unsur kayu 1 sikit je. Api 3 dengan 8. 3 dengan 8 1 2. 3 dengan 8 ada 2 saja. Nombor 3 pun tak ada ya. So tulis 2. Tanah 5. Ada 1, ada 2, ada 3. Wow, banyak Hebat lah orang ni kan. Banyak unsur tanah 3. So air kan, maksudnya orang ni air 4 ni seorang yang cool lah. Cool je orang ni kan. Jenis kuat sabar lah. Cool 4 ni. Besi 7 Ni besi 7 kan. Benda yang lebih daripada 4 atau sama dengan 4, 7 ni memang ni degil lah. Degil tahap gila macam ni kan. So dia degil dengan benda kan. So orang macam ni mungkin dia cakap, dia dengar kan, tak semestinya dia buat. Degil ni kan. Benda ni lebih daripada 4. Kayu 1 kan. So kayu ni maksudnya orang ni 1 je kan. Maksudnya dia tak berapa gemar lah kan. Kalau orang yang banyak unsur kayu ni, dia suka pada flora dan fauna alam sekitar kan. Macam air terjun ke kan. Nanti ending orang tu dia suka duduk kat rumah-rumah macam konsep-konsep hutan kan, konsep Bali tu. Tapi macam ni dia bukan lah. Dia bukan, kayu tak banyak elemen kan. So dia bukan jiwa macam tu. So api dia 2. So orang ni bukan jenis hot temper kan. Bukan jenis pemarah. Cool kan. Sebab air dia lagi banyak daripada unsur api dia. So tanah ni 3 kan. 5 ni, 5 dia adalah simbolik untuk unsur pelaris tau. Tengok dalam badan orang, siapa yang banyak nombor 5 ni kan, memang pelaris dia kuat lah. So contoh nak kira pelaris ni macam ni lah. Contoh you pergi satu kedai ke restoran tu tak ramai orang kan, you duduk je tiba-tiba ramai orang sampai you perimas kan. So mungkin sebelum ni you perasan kan, you tahu benda tu kan, tapi you tak tahu kenapa kan. So metafizik telah menyelesaikan jawapan tu kan, menyelesaikan persoalannya tu. Dia beritahu jawapan, sebenarnya Allah dah develop pelaris dekat diri you kan. Kelebihan you lah, you adalah center of attraction. You duduk mana-mana pergi mana kan, tiba-tiba ramai orang suka datang kan. So eloklah buat bisnes, you kena ada dekat kedai you sendiri kan, sebagai pelaris lah, penarik. So insyaAllah kan, sebab Allah dah bagi kelebihan kan bersama kelemahan. So bila attraction ni apa tu, center of attraction ni, dia punya kelemahan tu lah kan, bila ramai peminat, ramai orang suka dampingi, ramai apa kan, batu ujian dia nafsu lah. Kan, nafsu. So kena jaga batas agama lah kan. Berkawan tak kisah, berkawan ramai-ramai pun tak apa kan, tapi jangan sampai hanyut. Kan, itu je lah pesan saya. So dah tengok kan, nampak tak? Dengan cara tengok elemen ni pun kita dah boleh tahu, dah boleh describe dah orang tu macam mana. So kalau benda ni ramalan ketilik nasib ke, mesti banyak tak betul daripada betul kan. Tapi saya dah buat kajian saya, banyak rata-rata semua saya katakan, diorang kata 90% kan, 90 ke 95% betul, tepat. So maksudnya terbuktilah kajian ni kan, betul-betul ada kena mengena dengan karakter. Kalau benda ni telik nasib ke ramal-ramal kan, mungkin jadi, mungkin tak jadi, mungkin jadi kan. Tapi most of them mengakuinya. Sebab tu you tengok kan, subscriber saya, follower saya, student saya pun kan dah dekat 8,000 lebih. So diorang dah uji kan, dah ramai dah pandai kira, ramai dah pandai analisa. So diorang tahu guna sistem ni kan, untuk tengok anak-anak diorang, husband diorang, macam mana karakter diorang. So insyaAllah boleh ubah lah kan. Allah dah kata Allah takkan mengubah nasib satu kaum tu, melainkan kaum tu mengubahnya sendiri kan. So maksudnya kita boleh ubah nasib kita boleh ubah kan, karakter diri kita boleh ubah. Kita tak mampu nak ubah orang lain kan, tapi kita mampu untuk ubah diri kita sendiri supaya memberi impact yang besar pada orang sekeliling. Saya percaya tu. So tengok pula tengok lebih dalam. Untuk tengok karakter dia, kena tengok kombinasi 3 nombor. Tengok kombinasi 3 nombor kat sini kan, kita boleh nampak tak ada tak nombor-nombor yang macam ni 6, 7, 8. 7, 8, 6 ni ada. Kalau kita tengok nota Saizam part 5 part 5 kan, ada beritahu yang 7, 8, 6 ni adalah seorang yang bertanggungjawab, seorang yang boleh dipercayai. Kalau berhutang, bagi dia hutang pun insyaAllah dia akan bayar lah. Sebab cepat terlambat dia akan bayar kan. So 7, 8, 6 memang orang senang bagi tanggungjawab kan, orang senang percayakan dia. 7, 8, 6. And then apa lagi nombor ni yang ada dalam nota saya kan, you boleh tengok. Contoh apa lagi yang ada. Nombor 6 semua ada makna ni. 6, 5, 6, 8, 6, 7. Tengok itu bahagian kewangan kan. Sekarang saya cuba nak tengok nombor-nombor yang kombinasi 3 nombor. 729. 729 pun ada maksud dia. Tengok nanti 156 pun ada maksud dia. Tengok nombor bersebelahan. Tak kisahlah pusing-pusing pun tak kisah. Janji benda yang sama kan. So apa lagi yang boleh kita nampak. Macam ni kan, dia ada 51 kan, 51. So 51 ni berulang lebih 3 kali kan. Dia berulang lebih 3 kali. Ini kita panggil nombor public figure. Public figure macam artis lah.
Orang ni kan biasanya dia handsome ataupun cantik kan, ataupun kalau tak handsome cantik pun dia ada karisma dia. Karisma dia membuatkan dia senang famous kan, senang terkenal, orang ramai suka dia. Itu nombor, maksudnya nombor public figure. Nombor yang berkembar diulang lebih daripada 3 kali. Jadi 51 51 51. Contoh kan. Nombor yang berulang. Tak semestinya nombor tu kembar tu kena sama kan. Contohlah kan lagi 72 72, tiba-tiba kat sini ada 72 kan. Benda yang berulang 3 kali atau lebih, tu maksudnya nombor public figure. So dekat sini apa lagi yang ada? 246 tak ada kan? 26 je. Dia tak ada nombor 4. Kalau ada 246 tu power dekat debate, berdebat. So tengok So kebetulan sini sikit kan, tak banyak kan. So you boleh tengok. Kalau you nak tengok lebih detail kan, kombinasi dua nombor 11, 12, 13, 14 sampai 99, you boleh pergi kedai buku HampyAge ataupun Popular kan, minta dia kat kaunter dia cakap saya nak beli buku Rahsia Tarikh Lahir. Dalam tu lebih lengkap kan. And then dia tunjuk juga contoh-contoh kan, macam mana artis-artis kan, dia orang kirakan Tarikh Lahir artis ataupun tokoh-tokoh hebat lah dunia kan, dia orang kirakan. Dulu saya ada buku tu tapi dah hilang. Nantilah mungkin saya akan beli balik kan, nanti saya share dengan you all lah kalau saya dah dapat buku tu. So tolong follow saya rapat-rapat. Siapa yang nak belajar ilmu ni kan, tolong buka YouTube kan. Tolong buka YouTube. You type nama saya SYED jarak ZAM kan. And then you nampak profile picture saya, gambar saya tu kan. Klik kat gambar saya. And then you cuba cari button videos. So bila you klik je button videos, you tengok video saya bersusun daripada part 1 sampailah part 24 kan. You boleh capai free saya ajar benda ni free, percuma untuk you capai. Tapi kalau you serius nak belajar tu lah, you tolong subscribe lah channel ni, subscribe dan tekan loceng. Penting bila you subscribe atau tekan loceng channel saya Syed Zam ni, you akan dapat info-info terbaru kan, akan dapat notification kalau saya setiap kali saya revealkan video baru. Kalau you tak tekan subscribe, rugi kan, you tak nampak pun saya punya video yang saya upload hari-hari kan. Nak cari kat dalam tu susah kan, dia bercampur dengan video lain. Tapi you tolong kalau minat nak belajar ni kan, saya tak nak you ketinggalan satu pun video terbaru saya kan. So better you subscribe, tekan loceng, nanti you akan dapat notification setiap kali saya upload video baru. Nampak tak? Kan. So saya ada banyak lagi sebenarnya benda nak cerita kat you all, tapi mungkin masa tak mengizinkan kan. So saya harap saya jumpa you all dekat my next video kan. Tapi sebelum tu saya betul-betul nak pesan, tolong buka YouTube, tolong type nama saya SYED jarak ZAM, tekan pada profile picture saya, gambar muka saya tu tekan, dalam tu ada button videos. Klik kat button videos, bersusun video saya. Cuma you tekan subscribe tekan loceng kalau you tak nak ketinggalan video-video terbaru saya. Itu je saja pesan saya kan. So sebarang soalan ke apa kan, boleh keep in touch lah, boleh PM saya dekat Facebook saya Syed Zam kan. So saya rasa sampai sini kan, sampai sini saja saya punya perkongsian. So saya harap saya dapat jumpa you all di my next video insyaAllah Dengan lafaz bismillah saya akhiri analisa ni. Assalamualaikum.